Sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggang oleh media antarabangsa. Dan sekali lagi, mesin basuh kuasa spin 25,000 RPM Panasonic menjalankan tugasnya. Kita intro dulu! La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang telah saya katakan dalam video saya yang sebelum ini, jikalau di dalam negara, para wartawan tidak akan mampu untuk bertanyakan soalan-soalan yang ganas kepada Perdana Menteri berhubung dengan kes DNAA Zaid Hamidi, berkenaan dengan reformasi institusi dan pelbagai lagi. Tetapi dekat luar negara, mereka tidak terikat dengan apa-apa akta ataupun undang-undang negara ini. Jadi mereka bebas untuk bertanyakan soalan-soalan yang boleh kita katakan spicy. Yang terbaru, Channel News Asia, CNA, telah mengadakan satu wawancara bersama-sama dengan Perdana Menteri dan sudah tentulah topik yang dibincangkan adalah berkenaan dengan kes Zaid Hamidi, berkenaan dengan sokongan orang Melayu terhadap Perikatan Nasional dan juga yang paling utama sekali berkenaan dengan reformasi institusi itu sendiri. Ini videonya. Winning back the crucial Malay support is still a challenge for you and for your government. Seen in the last state elections, the trajectory shows that Malay majority continue to vote for the opposition Perikatan Nasional. Now, do you think that with your number two, Deputy Prime Minister Ahmad Zaid Hamidi now been dismissed of war corruption charges, that will somewhat bring back support from the Malays? Despite your assurance, people are concerned, Aren't you worried that this, with a series of DNAA or the discharge not amounting to acquittal involving key politicians, wouldn't it cast doubt on your efforts to rid corruption, on your reform pledges? We accept them, Lisa, because we have inherited that system, which is quite rotten. The perception is that, well, you are going to go back to that known system by previous prime ministers. So any decision by the AG will be suspect. But what do they expect? Do you expect me to then influence the AG against his decision? No. The decision was made by the AG, appointed by the previous prime minister. Mahyudin was not appointed by me. But do you think the AG owes the people an explanation? Because the Bar Council, the opposition, the Rakyat, the people in general, the civil societies, they continue to ask why. There is no proper explanation, no transparency, no accountability. Video yang saya dapat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya setakat itu sahaja. Jadi, saya tidak ada video yang memaparkan jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung soalan terakhir oleh pengacara rancangan tersebut, iaitu bekas AG kena memberikan penjelasan kerana begitu banyak sekali pihak telah pun bising berkenaan dengan DNAA kes Zaid Hamidi. Tetapi kita akan ulas jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kita akan ulas sedikit tentang soalan-soalan yang telah ditanyakan oleh pengacara tersebut. Pertama, tuan-tuan sekalian, kita lihat pada premis yang pertama yang telah dibangkitkan oleh pengacara rancangan tersebut, di mana beliau telah membangkitkan betapa pada ketika ini sokongan orang-orang Melayu memang banyak menghala kepada Perikatan Nasional. Itu memang terbukti. PRU 15 menyaksikan sokongan orang Melayu begitu banyak sekali beralih ke Perikatan Nasional, dan ketika pilihan raya negeri 2023, 6 negeri juga menyaksikan lebih 80% orang-orang Melayu mengalihkan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Dan ini termasuklah mereka yang selama ini atas pagar dan juga para pengundi yang dahulunya mengundi Barisan Nasional dan juga UMNO. Semuanya mengalihkan sokongan kepada Perikatan Nasional sama ada kerana mereka sudah tidak percayakan Pakatan Harapan ataupun mereka protes dan pelbagai sebab lagi. Dan benda inilah yang telah dijelaskan ataupun yang telah dinyatakan oleh pengacara rancangan tersebut sambil bertanyakan satu soalan. Adakah pembebasan Zaid Hamidi ini boleh dilihat sebagai satu usaha kerajaan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik kembali sokongan orang-orang Melayu? Tetapi kalau kita perhatikan jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jawapan template yang sama. Christian Amanpour tanya pun dia jawab macam itu, orang lain tanya pun dia jawab macam itu, dan yang terkini soalan daripada CNA juga dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, jawapan yang sama, iaitu konon-kononnya kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah mewarisi satu sistem yang telah rosak, di mana benda ini telah berakar umbi daripada Perdana Menteri yang terdahulu, sambil mempersoalkan
anda rasa saya patut buat apa? Adakah anda merasakan yang saya ini memberikan arahan kepada Attorney General untuk buat itu dan ini dan sebagainya? Tapi itulah tuan-tuan sekalian. Kalau kita perhatikan penjelasan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap kali dia tanya oleh wartawan dan sebagainya, seolah-olahnya menjurus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim memang ada something to do dengan keputusan Idrus Harun. Bukan saya tuduh. Tetapi ramai pihak mengatakan perkara yang sama. Bila ditanyakan, AG telah berjumpa dengan saya menceritakan tentang keputusan beliau dan sebagainya. Benda ini yang telah dipersoalkan oleh ramai pihak termasuk oleh lawyer-lawyer kanan. Kenapa perlu AG jumpa dengan Perdana Menteri memaklumkan yang AG nak buat itu dan ini dan sebagainya? Tak perlu jumpa pun. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak perlu bertanya kepada Idrus Harun jika benar ditanya soalan tersebut, adakah Idrus Harun menyokong pembebasan Zahid dan sebagainya. Sebaliknya Perdana Menteri boleh mengambil pendekatan, itu you punya kerja, I tak nak tahu. I tak nak nanti berlaku conflict of interest kalau media tahu yang I cakap dengan you. Benda macam tu sepatutnya yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Tetapi itulah, daripada penerangan Perdana Menteri sendiri kepada media-media, menunjukkan seolah-olah Perdana Menteri, macam saya katakan tadi, seolah-olahnya macam have something to do dengan pembebasan Zaid Amidi. Itu yang telah dipertikaikan oleh ramai pihak, termasuklah media-media antarabangsa. Dan kemudian seperti biasa juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk menyalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana beliau menyatakan bahawa Attorney General yang lepas itu, Tan Sri Idrus Harun, adalah lantikan Muhyiddin. Jadi jangan kata salah saya, sebab yang lantik itulah mantan Perdana Menteri. Tetapi beliau lupa untuk menyatakan satu fakta, iaitu beliau juga orangnya yang telah menyambung perkhidmatan Idrus Harun sebagai Peguam Negara. Maknanya sekarang ini, Idrus Harun telah berubah daripada lantikan Muhyiddin Yassin kepada lantikan semula oleh Anwar Ibrahim. Jadi, Muhyiddin Yassin sudah tidak ada apa-apa pertanggungjawaban. Lagipun tuan-tuan sekalian, yang mendakwa Zahid Amidi bukanlah Idrus Harun, tetapi Tommy Thomas, iaitu mantan Peguam Negara ketika zaman kerajaan 22 bulan. Jadi, adalah tidak tepat kalau nak attributekan, Idrus Harun ini adalah lantikan Muhyiddin, jadi ini semua Muhyiddin punya hal lah. Bukan, tak kena macam itu. Apatah lagi ditambahkan fakta seperti mana saya sebutkan tadi, Idrus Harun telah tamat pun kontrak dan disambung kembali dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 6 bulan. Dan soalan terakhir yang ditanyakan oleh pengacara yang tidak ada jawapan oleh Datuk Seri Anwar ialah berkenaan betapa Idrus Harun perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang keputusan beliau. Sebab benda ini menjadi satu persoalan yang tidak ada jawapan. Ramai pihak bertanyakan soalan-soalan yang perlukan jawapan seperti Bar Council, seperti NGO-NGO, rakyat dan ramai pihak lagi masih lagi berada dalam keadaan pelik kenapa perkara iaitu DNA selepas prima facie ini boleh berlaku. Dan of course, video itu tidak ada sambungan. Kita tidak tahu apakah jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sekadar untuk mengulas soalan daripada pengacara CNA tersebut, boleh saya katakan inilah masalah yang tengah berlaku. Idrus Harun terikat dengan akta kerahsiaan. Beliau tidak boleh membuka mulut. Walaupun beliau telah bersara, beliau tetap tidak boleh membuka mulut. Samalah juga dengan Datuk Raja Rosella Raja Toran. Juga tidak boleh membuka mulut kerana beliau merupakan penjawat awam. Jadi benda-benda inilah sebenarnya tuan-tuan sekalian yang menyebabkan misteri ini makin lama tidak dapat dirungkai dan akan menimbulkan lagi banyak persoalan dan akan menimbulkan lagi banyak pertikaian dan akhirnya benda-benda inilah yang akan lebih membusukkan imej negara kita di mata antarabangsa. Jadi jika Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kerajaan beliau mewarisi satu sistem yang lapuk, satu sistem yang rosak dan sebagainya, maka adalah menjadi tanggungjawab beliau untuk memperbaiki sistem tersebut menerusi reformasi institusi. Tetapi itulah, sudah hampir setahun kerajaan Perpaduan Madani ini mentadbir negara ini. Kita tak nampak pun sebarang usaha untuk mereformasikan institusi seperti mana yang telah dilaung-laungkan oleh beliau selama ini. Tapi nak buat macam mana? Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka. Kita masih menantikan adakah dengan buat sesuka hati itu mereka akan dapat mereformasikan institusi. Kalau tidak, apa guna Seri Hamzan cakap macam ni? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.